So, apa khabar semua? Sihat? Tak dengar? Orang bercakap ke tak? Atira, Fazila akan masih atas katil kot? Sihat. Sihat ya, Alhamdulillah. Okay, so ini adalah paper yang Cik mention tadi, kertas 2 ya. Kita akan mulakan dengan kertas 2 buat pembetulan. Okay, kertas 2 biasakan dengan format kertas 2. Dia ada 3 bahagian, A, B, C. Soalan A ni kena jawab semua, soalan B kena pilih juga beberapa soalan, soalan C kena pilih beberapa soalan. Kalau previous SPM format, dia tak macam ni tau. Dia ada 15 soalan saja. Okay, dan soalan dia ada 2 bahagian. 2 bahagian tu, bahagian A jawab semua, bahagian B kena pilih 4. Dia daripada 5 soalan. Okay, kalau untuk kali ini, bahagian A kena jawab semua, bahagian B dia kena jawab semua juga. Bahagian B berapa soalan? Sampai 15 soalan. Okay, 5 soalan ya. Bahagian B kena jawab semua juga, so ada 45 markah. Dan bahagian C kena pilih. Jadi bahagian C kalau cikgu tak silap, dia pilih 1 saja. Ini daripada 2 tu kena pilih 1, so, sebab markahnya besar, 15 markah. Okay, soalan ni kena biasakan dia punya formula. Okay, tengok formula yang ada. Indeks, format indeks, format faedah mudah. Ada dia bagi apa PRT, kena faham lah apa maksud PRT, nilai matang MB, apa maksud nilai matang maturity values, apa maksud PRTN dekat sini, jumlah bayaran balik. Semua formula ni diberi, ini adalah sama dengan ya. Ini sama dengan. Okay, jarak, titik tengah, purata laju, apa? Yang ni adalah kecerunan. Okay, ini adalah matrik songsang. Okay, kena biasakan supaya kamu tahu macam mana nak jawab soalan guna formula. Okay, teorem Pythagoras, dia bagi apa ni A, B dan C. Okay, hasil tambah, ini biasalah. Lilitan bulatan, ini tanda tolak ni sebenarnya tanda sama dengan. Cikgu rasa dalam kertas kamu, lilitan bulatan, nampak dia punya tanda sama dengan. Kat sini tak nampak tanda sama dengannya ya. Sama dengan, dia bukan tolak jangan salah tengok this one ni sama dengan pi D tolak 2 pi J. Apa D, apa J, kena faham lah. Okay, apa lagi? Luas bulatan, panjang lengkung, luas sektor, kebanyakannya dibagi luas lelayang, tengok sedarab 2, panjang 2 penjuru. Luas trapezium, ini tak pernah ada dulu, sama macam yang tadi tu, yang awal-awal. Yang ini maksud cikgu. Sebelum ni tak ada. Faedah mudah, nilai matang tak ada, jumlah bayaran balik tak ada. Okay, you all the special students lah, yang special apa? Apa nak cakap? Okay, you special lah sebab you orang KSSM. Okay, lepas tu tengok ni dekat sini ada 3 muka surat dia punya formula, jadi kamu kena faham lah macam mana nak guna. Ini biasa, isi padu silinder, isi padu kon, isi padu sfera. Ini digunakan untuk mencari jumlah isi padu bagi suatu objek ataupun suatu gabungan objek. Okay, faktor skala diberi, ini adalah penjelmaan, luas image penjelmaan. Okay, statistik, mean, variance, CCMPY. Ini adalah kebarangkalian PA sama dengan NA per MS. Oh, ada berapa muka surat sebenarnya? Ada terlepas satu sini. Yes, sepatutnya 3 muka surat saja. Okay, ini adalah sama juga kebarangkalian. Okay,
Soalan bahagian A ada 40 markah. Dia ada 10 soalan. Markahnya sikit-sikit saja. Lebih kepada soalan kebat. So, kamu kena biasakan macam mana nak jawab soalan kebat. Okey, soalan nombor 1. Jadual menunjukkan satu set data yang diperolehi dari satu kajian bagi 150 orang penonton. Okey, Astro. Raja 1 ialah gambar Raja Van yang mewakili sebahagian daripada maklumat pada jadual. Itu okey. Lengkapkan gambar Raja Van di ruang jawapan bilangan penonton berita sahaja. Seterusnya hitungkan bilangan penonton yang menonton berita atau sukan. Ini adalah set lah ni Okey, kalau kita tengok dia ada bagi gambar Raja Van. Okay, dia nak yang berita sahaja. Berita saja kan? Okey. Jadi kita nak lengkap. Berita saja dekat sini dia tak ada gabungan dengan dokumentari, tak ada gabungan dengan sukan, tak ada gabungan dengan sukan. Okay. Ini dokumentari dengan sukan. Ini berita dan sukan. Sini dokumentari dengan berita. Macam tu. Sini berita saja yang dia tengok. Kalau dekat sini kita kena tengok bulatan lah Okey, kalau 17 ni dipunyai oleh dokumentari dan sukan. Kalau 30 ni sukan sahaja. Itu maksudnya. Jadi kita kena faham dia punya bulatan ni. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, ni bulatan dokumentari. Cikgu nak kamu faham dulu ya. Ini adalah bulatan sukan. Ini adalah bulatan berita. Okay, dia nak berita sahaja. Berita sahaja dekat sini lah. Okay. So, maksudnya macam ni kita nak tengok. Ada tak berita sahaja? Berita 75. Okay, berita ni merangkumi semua tau. Berita bulatan berita ni. Jadi, kita kena tolak lah. Macam ni kita nak tolak. Okay, soalan ini. Jumlah berita adalah 75. 75 kena tolak dengan 20. Tolak 25, tolak dengan 12. Jadi, berapa kita dapat dekat situ? Kita kira 75 tolak 20. 25 dengan 12 ini adalah 57. Okay, tolak dengan 57. So, kita akan dapat 18 directly. Okay? So, jawapan kamu ialah jawapan kamu adalah 18. Bahagian sini saja. Okey? Okey, dekat situ kamu akan dapat 1 markah. Sebab isi tempat kosong sini 1 markah. Okey, dan soalan yang seterusnya dia kata hitungkan bilangan penonton yang menonton berita atau sukan saja. Ini berita dan sukan 25. Dokumentari total dekat situ 77 ya, bulatan biru. Dia mau apa? Berita atau sukan saja. Berita atau sukan saja. Jadi maksudnya kita buat apa? Tengok berita. Berita dekat sini atau sukan? Sukan dekat sini. Okey. Jadi maksudnya berita atau sukan adalah gabungan berita atau sukan sajalah. Berita. Cikgu letak ni berita, sini sukan, sini D. Okey. So, berita kita ada berapa? Dia tak mau ambil dokumentari ya. Jadi jangan ambil yang ada bulatan dokumentari. Jadi kita akan ambil yang dekat bawah ni saja. Berita atau sukan saja. 30 tambah 25 tambah 18 lah. Okay, berita atau sukan saja. So, 30 tambah 25 tambah 18. Berapa kamu akan dapat? Ini 55. 55 tambah 18, you akan dapat 73. Okay. Saya akan dapat 73. Kalau tak yakin, kamu kira ya. Ya, kalau tak yakin, kira. Nanti tiba-tiba salah. Okay, 30
tambah 25 tambah 18 sama dengan 73. See? Alright? Boleh ya? So dekat sini kamu akan dapat 2 markah. Pertama, bila you tambah ni dapat jawapan. So, you akan dapat 2 markah kat situ. Boleh ya? Okay, itu untuk soalan 1. Berapa markah tadi? 3 markah saja tau. Jadi kamu kena clever lah dekat situ. Okay, jangan anggap susah. Okay, maths ni sebenarnya senang kalau kita faham soalan dan kita sentiasa praktis. Okay, Rajah 2 menunjukkan sebuah gabungan pepejal dibentuk daripada cantuman sebuah kon. Jadi kamu kena faham ini adalah cantuman sebuah kon dan sebuah prisma tegak. Mana satu kon? Kon adalah yang ini. Tahu juga kan, macam kon aiskrim kan? So, ni adalah kon. Mana prisma tegak? Prisma tegak adalah selain daripada kon lah. Prisma tegak. Okay, trapezium ABFE mana? ABFE. Okay, trapezium dekat tepi sini ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Okay, so dia dah mention dekat situ ABFE adalah keratan rentas. So dekat sini adalah kawasan keratan rentas prisma. Okay, AB tolak BC tolak 8. Apa ni tolak ni? Sekejap. Sebab dia dalam sini kan dia tak print out. Okay, sama dengan. Ini sama dengan sebenarnya. InsyaAllah. Dalam bahasa Inggeris nampak lah. Sama dengan. Okay, AB sama BC sama 8. Mana AB? AB dekat sini. Sini 8 cm. Label terus. AB sama dengan BC. BC pun 8 juga. Dekat sini. Terus label ya. Mana yang kamu tahu, terus label. Okay. Dan AE sama dengan 6. A mana? AE sama dengan 6. Okay, tingginya adalah 6 cm. Tinggi kon ialah 10 cm. Dan diameter tapaknya adalah 7 cm. Oh, semua dibagi. So, tinggi kon adalah macam ni. Tinggi kon adalah 10 cm. Dan diameter tapak. Diameter maksudnya dari hujung ke hujung yang melintasi titik tengah. Okay, ini berapa cm? 7 cm dia bagi. Okay, semua kita label dalam soalan. Okay, apa maklumat yang diberi dalam soalan kita label dalam rajahnya. Okay, lepas tu apa dia mahu? Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7 hitung isi padu cantuman. Ini sangat senang kalau cantuman. So, apa formula yang diberi dalam senarai formula tadi kita rujuk. Okay, dekat sini ada kon dan prisma tegak. Kita rujuk ya. Kita mesti belajar merujuk formula kalau tak tahu yang mana yang ada isi padu tadi. Okay, sini. Nampak apa isi padu kon? 4/3 pi J kuasa 3. Ingat 4/3 kuasa salah sebut cikgu. 1/3 pi J kuasa 2 T. Ini isi padu kon. Cikgu sebut yang ni tadi kan? Salah. Okay, ini ya. Ini kita buat isi padu kon. Dan isi padu tadi apa bentuknya? Prisma tegak. Prisma tegak yang mana? Ni nah, isi padu prisma tegak. So, yang ni. Okay, prisma tegak. Kenapa cikgu salah tengok? This one is pyramid. Ya, kenapa semua orang tak tegur cikgu? Tegurlah cikgu kalau cikgu salah ya. Okay, cikgu okey je. Kalau cikgu salah memang cikgu akur lah. Mana prisma tegak? Okay, dekat sini tak ada. Dekat sebelah kot. Cek kat sebelah. Luas trapezium, luas permukaan. Ni dah isi pada prisma tegak. Tu cikgu heran kenapa tak ada luas keratan rentas. Okay. Ini adalah luas isi pada prisma tegak. Take note. Okay, luas keratan rentas darab tinggi. Okay, jadi kita buat. Kita masukkan dia punya formula ni dalam rajah. Okay, so apa tadi kon? Kon adalah sama dengan ini V kon ya.
sama dengan 1/3 pi R kuasa 2 T. Bahasa Melayu T lah. T adalah tinggi ya. Okey, isi padu prisma tegak tadi adalah luas keratan rentas darab prisma tegak. Okay, luas keratan rentas darab tinggi. Okey. Luas keratan rentas darab tinggi. Okey. Cantuman pepejal. Jadi maksudnya isi padu pepejal sama dengan isi padu cantuman. Yang jelas ya guys. Okey. Jadi isi padu kon tambah dengan isi padu prisma tegak. Okay, buat saja dulu macam ni jadi kamu faham. Kita letak 1/3 pi R kuasa 2T tambah luas keratan rentas darab tinggi. Okay, kalau kamu dah faham, jadi kamu boleh masukkan saja semua nilai yang ada dalam rajah tu. Okay, 1/3 dah ada. Pi nya adalah 22/7. R maksudnya jejari. J tadi kan sepatutnya. Sudahlah bahasa Inggeris, bahasa Melayu juga. Ini sepatutnya J kuasa 2 T. J adalah jejari, T adalah tinggi. Apa jejari bagi kon? Kita diberi diameter 7. Jadi maksudnya jejari adalah 7 bagi 2 lah. Sebab jejari adalah separuh daripada diameter. Ingat ya? Boleh? Make sure you ingat that one. Jadi 7 bagi 2. Kuasa 2. So ada tanda kuasa 2. T adalah tinggi. Tinggi kon adalah 10. Masya Allah, semua dah dibagi semua. Luas keratan rentas. Okay, dia bagi keratan rentas adalah bentuk trapezium. Jadi maksudnya kita kena cari luas trapezium. So luas keratan rentas adalah luas trapezium. Okay, trapezium kita tengok dua sisi selari. Mana dua sisi selari ni? Itu yang sangat penting. Dua sisi selari adalah 8 dan 13 ni. Jadi dua sisi selari ni kita kena tambah ya. So macam mana? Luas keratan rentas adalah luas trapezium, iaitu setengah darab hasil tambah dua sisi selari, maksudnya 8 tambah 13 darab. Okay, mana lagi satu sisi yang tidak condong? Yang tidak condong adalah yang 6 cm ni. Sini tidak, ini condong ya. Jadi kita ambil 6 cm. So darab dengan 6. Okay, tingginya mana? Tinggi ni bukan tinggi trapezium, tetapi tinggi bagi prisma. Okay, sebab isi padu prisma tegak kan merangkumi luas keratan rentas dan tinggi. Okay, luas keratan rentas merangkumi pula luas trapezium sahaja. Okay, tidak termasuk tinggi. Boleh? Okay, apa tinggi bagi prisma tegak ni? Kalau kita tengok tingginya, jangan kamu ambil 6 cm ni ya. Sebab 6 cm adalah tinggi bagi trapezium. Okey, prisma tegak contoh kalau lah ini luas keratan rentas. Okey, segi 4. Jadi kalau tinggi maksudnya dia tinggi macam tu kan? Maksudnya dia banyak keratan rentas tu menjadi banyak. So di mana tinggi bagi yang ni? Kalau kita tengok dekat sini keratan rentas, dekat sini sekeping trapezium. Jadi banyak trapezium dekat mana? Dia akan ke sini kan, pergi ke C kan, B akan pergi ke C, F akan pergi ke G. So maksudnya tingginya adalah yang ini. Boleh? 8 cm. Boleh faham? Ini tingginya. So kita kena tahu mana helaian yang pertama. Helaian pertama adalah trapezium. Jadi bila helaian ni ditambah, dia akan menjadi tinggi lah. Okay, so tingginya adalah 8 cm. Kena faham konsep itu ya. So darab dengan 4. Okay, so far so good. Konsep kena faham dulu. Alright.
Jadi kita boleh kira directly. Macam mana kita nak kira directly? Kita kira satu-satu lah dulu. Ya, directly boleh juga, tapi takut ada mistake dekat situ. Jadi kita boleh kira satu-satu. Maksudnya sepadukan dulu, baru sepadu prisma tegak. Okay, 1/3 darab 22/7 pecah suara. Darab 7/2 kuasa 2. Jadi this one you kena kurungkan. 7 bagi 2 adalah 3.5 kan. Jadi kita boleh letak 3.5 directly lah. 3.5 kuasa 2. Okay. Darab dengan 10. So berapa jawapan? Okay, ambil saja tu 385 per berapa tadi? 385/3. Oh, salah tekan saya cikgu. Tambah. Okay, yang ni dalam kurungan ni kita kena tambah dulu sebab dia ada operasi tambah. 8 tambah 13 tu adalah 21. Okay. So mana you all? Masya Allah. Keluar yang lain. Okay, cikgu ingat hilang. 1/2 darab 8 tambah 13 tadi 21 darab 6 darab 8. Okay, darab saja macam tu. Cek setengah darab 21 darab 6 darab 8. Okay, ngam. Sama dengan 504. Okay. So kita tambah dua-dua ni, isi padu ni, you akan dapat total isi padu 504 tambah dengan 385/3. So jawapan 1897/3. Janganlah bagi macam ni. Bagi nilai perpuluhan ataupun pecahan bercampur. Okey, perpuluhan boleh 6 berapa? 632.33 tadi kan? Ataupun pecahan bercampur macam ni. You tekan shift ST. You akan dapat pecahan bercampur. So 632 1/3. 632 1/3. Boleh? Di mana 4 markah tu? Okay, the first one, markah pertama adalah di nilai isi padukan yang full semua ada nilai. Lepas tu yang kedua adalah di isi padu prisma. Yang ketiga apabila you tambah dua-dua ni sekali. Dan yang keempat adalah jawapannya. So 4 markah dekat situ. Boleh faham? Boleh Boleh ke? Kalau tak faham angkat tangan. Tak boleh angkat tangan, kena bersuara. Okay? So itu adalah soalan 2, 4 markah. Soalan 3. Oh, tak ada sebelah sini. Sebelah sini dia. Okey, soalan 3. Soalan 3 ni soalan apa ni? Tentang insurans. Kan? Insurans ataupun cukai. Gabung sekali. Okey. Asila mempunyai pendapatan tahunan sebanyak 42,855. So take note yang itu pendapatan tahunannya pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan 500. Okey, take note juga derma 500. Dia punya total kewangan adalah 42,855. Kepada sebuah organisasi pengurusan pandemik COVID-19 yang diluluskan oleh kerajaan yang dibenarkan pengecualian cukai. Okey, maksudnya dia bayar ni nanti dia ada pengecualian cukai lah. Jadual 3A mana ni menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya, dan jadual 3B menunjukkan keratan kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Okay. Yang ni adalah kadar cukai pendapatan. So dia nak apa?
Ni adalah cerita tentang cukai, ya, bukan insurans. Nampak macam ada insurans tadi. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Asila bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, so maksudnya macam mana? Kita tengok dulu pendapatan bercukai. So, apa pendapatan bercukainya? Kita tengok dekat sini, banjaran pendapatan bercukai RM20,000, RM1 sehingga RM35,000. Ini dia punya pengiraan, ya. Kadar peratusnya adalah 3%. Kita tengok dia punya ni, dia ada RM42,000. Maksudnya dia di mana? Di yang ketiga ni kan, yang kedua ni kan. So dia ada duit RM42,855. So kita akan pilih yang kedua. Jadi maksudnya pendapatan bercukainya, kita buatkan sebelah sini. So pendapatan bercukainya, pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatannya kena tolak dengan pengecualian cukainya. Tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai kena tolak dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Ini pelepasan cukainya tadi. Okey. Pelepasan cukainya ada 9,000, 2,300 dan 1,500. Dia punya pengecualian cukai dekat mana? Untuk 35,000 yang pertama, sekejap, kita tolak dulu this one 42,850. Tolak dengan pengecualian cukai. Di mana area pengecualian cukai? Okay, maksudnya dia ambil daripada sinilah 35,000 ni kan, the first one, the first 35,600 lah. Okay, 600. Jadi kita kena tolak dengan 600. Okay, itu yang first kan, pengecualian cukai. Is it? Cek dulu. Cukai. Salah cikgu. Bukan 600 yang ni. Salah cikgu. So ada derma kan? Yang ini kan kena yang dikecualikan cukai, tengok. Sebab ada derma 500, ini dibenarkan pengecualian cukai. Cikgu salah. Bukan daripada sini. Okay. So kita kena tolak dengan 500. Ni tak termasuk cukai. Tolak dengan pelepasan cukai tadi. Mana pelepasan cukai? Semua ni. Ini dapat pelepasan cukai. Yang ni. Okay, jadi kita kena tolak semua. Banyak dia kena banyak dia terlepas daripada cukai yang perlu dibayar, ya. Tolak 1,500. So, macam mana kita nak buat ni? Tolak sajalah kan. Mana kalkulator? Okay, so 42,855 tolak dengan 500 yang dikecualikan cukai tadi ni, tolak dengan pelepasan cukai semua 9,000 tolak 2,300 tolak dengan 1,500. Okay, so dapat berapa? Okay, ini saja yang berapa tadi? 29,555. Okay, yang ini pendapatan yang kena cukai. Jadi kita tak akan pilih yang kedua lah. Ya, kita akan pilih yang pertama sebab dia di antara 20,000 sehingga 35,000, kan? Okay, jangan salah pilih. Jangan terus direct saja terus pilih yang kedua. Okay, kena tengok dia punya pendapatan mana yang bercukai, berapa jumlah pendapatan yang kena cukai.
Okay. So 20,000 yang pertama dia cerita dekat sini. Kita pilih yang ni ya. Kita pilih yang ni ya. Jadi dia kata 20,000 yang pertama dia kena cukai sebanyak 150 kan. Okay. Jadi kita kena tolak dululah. Macam ni. Okay. Jadi kita kena tolak cukai. Sorry, bukan cukai. Kita kena mention dulu. Okay. 20,000 pertama. Cukainya adalah 150 ringgit. Okay. Lepas tu cukai atas baki. Tengok. 15,000 berikutnya. Okay. Jadi cukai atas baki. Baki berikutnya. Okay. Jadi kita kena tolak lah. Berapa tadi? 29,555. Tolak dengan 20,000. Kita nak tahu berapa baki kan? Kita kena darab dengan 3% ni. Darab dengan 3%. Berapa kita dapat? 3% adalah 3% ya. Kalau itu pun kamu tak tahu, cikgu tak tahulah. Okay, yang ni tadi kita tolak dengan 20,000. Kita ada 9,555. Kita darab dengan 3%. Darab dengan 3/100. So, kita akan dapat ni. Wow, banyaknya. Jadi kita kena buat macam ni. So, RM286.65. RM286.65. Okay, so ini adalah cukai atas baki yang berikutnya. So, berapa rebate yang layak? Macam mana? Dia nak kira juga rebate. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Dan kita kena ambil kira rebate cukai sekiranya lah. Tengok kita ada rebate tak? Rebate yang layak. Okay. Rebate yang layak kerana pendapatan bercukai kurang atau sama dengan 35,000. Okay, mana? Rebate yang layak kerana pendapatan adalah pendapatan bercukai adalah kurang atau sama dengan RM35,000. So berapa? Ada tak dia mention? Okay, dekat sini cukai. Okay. Exactly sebenarnya kalau rebate yang layak dia mesti 35,000 ataupun kurang ya, pendapatan yang bercukai. So biasanya dia akan bagi RM400 rebate ya. Kita ada mention kat situ, tapi you kena tahulah RM400 rebate ya, dengan syarat 35,000 ataupun kurang. Okay, so berapakah jumlah? Ini yang layak lah tadi Berapakah jumlah cukai yang perlu dibayar? Kita kira semua sekali. Mana tadi yang pertama? Yang pertama adalah, nampak? Yang pertama adalah RM150. Yang ni cukai yang pertama. Sebab 20,000 yang pertama kan, RM150. Yang ni wajib.
Lepas tu bayar lagi cukai yang selebihnya. Kat mana tadi? Kat sini. Ini yang pertama. Ini yang kedua yang kita kena bayar. Okay. Yang ketiga kita kena bayar. Tak ada, cukup yang tu. Tapi kita kena tolak dengan rebate. Ya, ini diskaun. Ini kira diskaun lah. Rebate ni kita kira sebagai diskaun ni. Jadi kita tambah cukai dulu. 986 ringgit 65 sen. Kita kena tolak dengan 400 ni supaya kita boleh dapat cukai yang maksimum. Berapa maksimumnya tu ya? Cuba tengok, macam minimum je. Okay, sebab ada rebate kan. Okay, 150. Kita tambah dulu dengan 286.65. Lepas tu kita tolak dengan yang ni, rebate. Jadi kita dapat RM36.65 saja cukai dia perlu bayar. Alhamdulillah, RM36.65. So sikit saja okay. So tahu macam mana nak cari jumlah cukai pendapatan sudah? Just refresh balik lah. Okay, make sure you tahu apa maklumat yang mesti ada dan mesti diambil kira. Okay tengok mana yang dikecualikan cukai, mana yang dilepaskan cukai. Jadi maksudnya bila kamu menderma, kamu akan dikecualikan cukai dari duit derma tu. Bila kamu ada pelepasan cukai untuk individu, maksudnya untuk ibu dan bapa, mungkin kamu akan dilepaskan cukai. Gaya hidup, okey, mungkin gaya hidup ni melibatkan pembelian komputer ke kan, ataupun pembelian alatan sukan, kena lepas juga daripada cukai. Insurans perubatan, perubatan memang medical insurance memang akan dikecualikan cukai. So pastikan kamu tahulah bila kamu dah bekerja nanti, kalau kamu tak ada derma sana sini ataupun tak ada penggunaan yang boleh dilepaskan cukai, kamu akan bayar exactly amount yang duit yang kamu ada. Jadi tolak-tolak takkan banyak tolak lah. Okay, make sure ada tujuan yang benar lah. Okay, itu untuk soalan 3. Markah ya, markahnya ada 4 sahaja. Di mana 4 tu? Ya, 4 panjang kan, tapi sebenarnya dia simple saja. Okay, di mana 4 markah tu? The first marks dekat sini, 1 markah. The second one is ni. Okay, sebab kamu mention. Bukan dekat situ, dekat sini. Dekat sini. Okay, the third one apabila you cari jumlah cukai, ya, gabung sekali dengan rebate, dan akhir sekali jawapannya lah. Akhir. Okay so far so good, sebab dia ada 4 markah saja. Okay, soalan 5. Bukan soalan 5, soalan 4. Okay, Peraja 4 menunjukkan satu graf tak terarah. Okay, tak terarah maksudnya tidak ada penunjuk arah arrow, dengan 4 bucu P, Q, R dan S serta 5 tepi I1, I2, I3, I4, I5. Okay, tentukan sama ada graf di atas merupakan graf mudah ataupun bukan. Okay, macam mana kita nak tentukan sama ada itu graf mudah ataupun bukan? Graf mudah dia sangat mudah lah, maksudnya dia tak ada okay, kalau graf mudah dia tiada gelung. Tahu tak gelung? Gelung maksudnya yang bulat. Maksudnya bila ada satu bucu dia berputar balik macam tu. Okay, ini gelung. Dia tiada perbilangan tepi. Tiada berbilang tepi. Berbilang tepi maksudnya bila ada 2 bucu, dia pergi ke sini, lepas dia patah balik. Ini berbilang tepi. Okay,
Berikan justifikasi anda dan seterusnya. Lukis 2 subgraf lengkap dengan label bucu dan tepi bagi graf tersebut. Kalau lukis 2 subgraf ni sangat senang. You pilih saja bentuk subgraf yang refer to this one. Okay? Okay. Adakah ini graf mudah, guys? Graf ini adalah graf bukan mudah ya. Graf bukan mudah. Kenapa graf bukan mudah? Kenapa graf bukan mudah? Apa agak-agak jawapan you? Sebab dia ada berbilang tepi kan? Kita nampak berbilang tepi, dia ada 2 bucu kan? Tengok ni, ada berbilang tepi pada apa ni? Dia ada, kita kena tulis dekat situ lah. Bukan graf mudah kerana terdapat berbilang tepi pada mana? Pada I berapa tu? Pada I3 dan I4, betul tak? Ini berbilang tepi. Ini. Okey? Boleh? Okey, dapat sudah dekat situ. Yang kedua, dia tanya untuk kamu lukis 2 subgraf. Okey, macam mana nak lukis subgraf ni? Dia mesti exactly, dia tak kisahlah dia sama ada you buat macam ni P, tapi bentuk mesti sama ya, tempatnya mesti sama. Mungkin kamu nak buat P, Q dan R saja. Yang ni mesti tanda sama E1, E2. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ataupun yang nak buat P, S, R. Okey, boleh juga. Tapi dengan syarat ini mesti betul. E5, E3, E3. Salah sujud tulis. E4. Boleh, tak ada masalah. Okey. You buat saja, tapi you mesti ikut di mana tempatnya dari rajah tu. Kalau P dekat kiri, P mesti dekat kiri. Okey. Kalau Q kanan, Q kanan. Okey. Kalau R dekat bawah Q, R mesti dekat bawah Q. Kalau R bergelung dengan berbilang tepi dengan S, kena buat berbilang tepi dengan S. Dan jangan lupa dia punya nama tepi ni. Okey, nama tepi. Okey, tak kisah apa-apa bentuk lukisan pun boleh. Kalau kamu nak tambah yang ni dekat sini pun boleh. Yang penting dia sama tempat. Tak ada masalah. Okey, itu 2 subgraf cukup. So berapa markah dekat situ? 4 markah. Di mana lagi 2 markah? Kita dah dapat 2 markah dari subgraf. 2 markah tu dekat mana lagi? Ni, graf bukan mudah dan justifikasinya. So dapat 4 markah. Okey, boleh? Kalau rangkaian dalam teori graf ni senang sikit dia punya soalan. Dia kena lukis, dia kena kira, itu saja. Kira pun kira yang mudah. Okey, soalan 5. Soalan 5 ni lagi senang lah sebab dia suruh lukis nampak graf dekat situ kan. Okey, jangan panik. Dalam satu eksperimen yang dijalankan di mamal, satu zarah X dilihat bergerak seragam secara menegak dalam bentuk bulatan. Okey. Zarah X bergerak secara menegak dalam bentuk bulatan. Cuba ikut. Kan? Menegak macam ni lah. Kan? Okey, dalam bentuk bulatan. Jadual di bawah menunjukkan ketinggian zarah dari permukaan tanah. Mana ketinggian dari permukaan tanah mengufuk semasa ia bergerak. Masa pertama tingginya adalah 19 dari permukaan tanah. Okey. Lepas tu 5 minit yang pertama dia ini pula. 5 saat yang pertama dia meninggi lagi. Meninggi. Lepas tu turun lagi. Turun lagi. Lepas tu dia macam tu lah. Okey. Untuk bayangan ya. 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds.
Okey, kalau tak nak bayangkan tak apa. Tapi sebenarnya lebih baik you bayangkan supaya you dapat gambaran. Okey, dia nak plot dan lukis graf di ruang jawapan berdasarkan jadual di atas dan tentukan jenis fungsi trigo yang boleh mewakili pergerakan zarah X. Seterusnya nyatakan amplitud bagi graf fungsi trigonometri tersebut. So macam mana kita just lukis saja. Dia dah bagi skala dekat sini. Dia dah bagi tahu paksi Y tinggi, paksi X masa. Kita ambil saja bila kosong 19, kita terus plotkan dia. Bila masa kosong, kita guna pen kuning lah. Okay, masa kosong tinggi 19, jadi 19 dekat sini. Okay, nampak tak tanda cikgu ni? 19 dekat sini. Okay, tak nampak warna kuning. Kita ambil warna hitam lah Alright, kita padam semula. Okay, kita choose warna hitam. 19. Okay, bila masa 5 minit, tinggi 30. 30 dekat sini. Okay, cikgu lebih suka kalau kamu buat dot. Jadi dia akan kena semua sekali. Bila masa 10, 19. Dot macam ni lah. Dia kena pada semua sekali nanti bila kamu lukis. Masa 15, tinggi 8. Masa 15, tinggi 8. Dekat sini 10, jadi maksudnya dekat sini 8 lah. Dia ada 10 kotak kan. Jadi 8 kat situ. Okay, bila masa 20, tinggi 19. Okay, masa 20, tinggi 19. Sini 10, sini 20, 19 dekat sini lah. Okay. Okay, so kita draw. Tadi kita plot, sudah. Kita kena lukis lagi. Jadi, kita sambung saja. Okay, sambung. Dia berbentuk lengkung ni ya. Okay, tak apalah. Yang penting dia kena titik tu. Okay. Okay, kena titik semua boleh Okay, so ini adalah graf. Tentukan jenis fungsi trigonometri yang boleh mewakili pergerakan zarah. Okay, dia nak jenis fungsi. Okay, jenis fungsi ni adalah fungsi sin. Inilah fungsi sinus. Sebab apa? Dia bentuk S kan? Walaupun bentuk S terbalik. Okay, ini adalah bentuk S. Alright, seterusnya nyatakan amplitud. Amplitud maksudnya adalah tinggi dia punya pergerakan tu. Okay, tinggi dia punya pergerakan. Okay, so kita tengok berapa maksimum dan berapa minimum. Kita tambah baru kita akan bagi dengan 2. Okay, so kita nak tahu berapa tingginya kan. Okay, mana amplitud? Kita akan tulis macam ni. Amplitud sama dengan 30 yang paling tinggi tambah dengan 8 tadi yang paling rendah. Kita kena bagi dengan 2. So kita akan dapat 30 tambah 8, 38 bagi 2, kita akan dapat 19. So ini adalah amplitudnya. Jadi berapa markah dekat situ? 2 markah bagi graf sebab you ada plot dan you ada lukis. Okay, ni 2 markah. Lepas tu amplitud you akan dapat 2 markah juga. Bila you tambah bagi 2, 1 markah. Dapat jawapan 1 markah. Okay, so 4 markah. Senang kan? Masya Allah. Yang penting you tahu macam mana nak lukis. Plot ni penting sangat. Okay, alright. Masih ada masa? Kita ambil dalam kita ambil satu soalan lagi. Okay, soalan 6. Soalan 6 ni. Semua yang dekat sini dah hantar kertas kan? Cikgu tak sempat semak semua nama, tapi yang cikgu tahu ada 28 orang yang hantar, dan 1 orang akan sampai nanti hari ni. Faris punya kertas akan dihantar pada hari ni oleh Cikgu Norma. Banyak turut tampuni dengan Cikgu Norma kau ni ya. Faris, paper Faris lambat.
Jadi maksudnya ada 29 orang, ada 5 orang yang tak hantar. Yang cikgu tahu, Adam tak hantar, Ridwan Shah tak hantar. Adam hantar. Adam hantar tapi kosong. Ada 5 orang ni. 5 orang lagi belum hantar. Tapi cikgu tak akan ambil markah sebab cikgu akan anggap mereka tidak hadir. Masa dah jauh dah ya. Sepatutnya minggu lepas lagi hantar, tapi tak hantar-hantar. Okay. Rajah 6 menunjukkan 4 lokasi yang dilukis pada satah kartes. Maksudnya ini adalah graf. Okay, mewakili kedudukan rumah Iskandar, sekolah dan hospital dan balai polis. Okay, dia dah mention kat sini. Jadi kita tak perlu label apa-apa lah. Okay, kecuali kalau ada mention lagi. Diberi bahawa skala ialah 1 unit kepada 1 kilometer. Dan garis lurus yang menghubungkan rumah Iskandar, ni rumah Iskandar, ke sekolah adalah selari dengan garis lurus yang menghubungkan hospital dengan balai polis. Okey, dia kata selari. So that means kita kena take note. Ini adalah selari. Cukup. Ya. Kita dah take note ini adalah selari. Kita dah faham. Selari keturunan mesti sama. Maksudnya keturunan dekat sini M. Keturunan sini pun mesti M. Okay. Katalah kita ambil sini M1, ini M2. Jadi maksudnya bila selari M1 sama dengan M2. Okay. Selari, satu larian. Satu larian. Okay. Kalau dalam bahasa inilah, bahasa pasar. Okey, apa dia mau? Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Iskandar ke sekolah. Dia mahu persamaan garis lurus Iskandar ke sekolah mana? Iskandar ke sekolah. Dia nak yang ni. Okey. Dan seterusnya hitung pintasan Y bagi garis lurus tersebut. Jadi yang kedua adalah pintasan Y. Mana? Pintasan Y dekat mana? Dekat sini. Dekat sini ni maksudnya bila X sama dengan kosong, kan? Sini X kosong. Jadi kita kena cari apa Y. Boleh? Kalau persamaan garis lurus yang kita tahu ialah Y sama dengan MX tambah C. Okay? Jadi kita kena cari M dulu sebab M nya sama. Macam mana nak cari M? Kita kena guna yang ni. Kita ada persamaan yang ni. Kita jadikan dia Y max plus C. So, kita akan jadikan Y itu sendiri. Ini sebenarnya Y tolak 2X sama dengan negatif 1 ya. Negatif 10 Jadi, kita jadikan dia sendiri. Kita bawa ke bawah sini lah. Bawa Y tolak 2X. Y tolak 2X sama dengan 10. Okay. Y kita tinggalkan sendiri. Kita susun ikut YMX tambah C. X dekat depan ya. Jadi yang ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi positif 2X. Yang ada X dekat depan. Jadi 10 ni kita akan anjak ke belakang lah. This one is positive 10. Jadi tambah 10 ke belakang ni. Okay. Dapat sudah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Mana M nya? M nya dekat sini. Yang dekat dengan X. Berapa tu? 2. So kita dah dapat M apa tadi tu? M1 ke M2? M2 kan? Jadi M2 kita dah dapat. Kita samakan dengan M1. M2 sama dengan 2 sama dengan M1. Jadi kita guna lagi balik Y sama dengan MX tambah C. Masukkan M1 tu dekat sini. Okay. Satu lagi kita nak cari pintasan kan terus. Kita ada satu koordinat dekat sini. Mana koordinat tu? Nah. Atau mana? Ni nah koordinat tu. Dia dah bagi satu kat situ kan. Apa koordinat dekat sini guys? Koordinat dekat sini kena clever. Koordinat dimension dalam bentuk X, Y. Jadi apa nilai X? Kita tengok dekat sini X nya adalah 1. Tengok paksi X, nilainya adalah 1. Paksi Y, kita tengok
dari titik ni kita tengok pasir Y. Pasir Y nilainya adalah kosong. So kita ada koordinat sudah dekat situ, yang mana kamu kena cari. 1, 0 masuk dalam persamaan ni. Sebab apa? Sebab dia berada pada garis lurus melibatkan rumah Iskandar ke sekolah. Jadi kita boleh gunalah koordinat itu untuk mencari. Masukkan M1, masukkan tadi 10 ke dalam persamaan tu. So this one is X, this one is Y. Jadi Y ialah 0, M tadi adalah 2. Okay, satu ni tadi adalah 2 nilainya. X nya adalah 1. C adalah pintasan, C ni adalah pintasan Y. Okay, nah exactly akan dapat. So apa nilai C kamu dekat situ? Ini 2 darab 1, 2. 2 darab 1, 2. Positif. Bawa posisi sebelah, dia akan jadi negatif 2. Jadi maksudnya jawapan kamu adalah sama dengan negatif 2. Boleh faham? Okay, di mana markah? Kita tengok markahnya ada 4 di situ. First, kamu akan dapat markah dekat sini bila kamu mention keturunan. Lepas tu bila masukkan nilai untuk cari nilai C. Lepas tu oh, dia nak apa? Persamaan kan? Belum lagi. Kita dah dapat pintasan tapi kita belum cari persamaan. Masya Allah. Okey, pintasan kita dah dapat. Persamaan ni, mana persamaannya? Persamaan bagi garis lurus tadi YMX plus C kan? Kita dah dapat pintasan Y kan? Jadi kita masukkan saja persamaan garis lurus rumah Iskandar dengan sekolah dengan sekolah ialah Y sama dengan MX tambah C. Kenapa tak ada isi? M kita dah tahu. Jadi persamaannya adalah Y, M nya tadi adalah 2, X, C nya adalah negatif 2. So ini adalah dia punya persamaan. Okay, ganti saja. Boleh? So dekat sini dapat 1 markah. 4 marks. Boleh faham kelas? So far so good. So itu saja dari cikgu untuk hari ini.